Tapi itulah. Walaupun tetap pertahankan juga. Takkanlah ustaz ni bohong. Macamlah. Takdir. Sebab kita lama berkawan dengan PAS. Z pun dulu. Dulu kita pun sama dengan PAS. Malah banyak ceramah PAS lagi kita dengar daripada ceramah PKR ni. Sebab dia kerap buat ceramah. Dia lebih banyak ceramah dia daripada kita. Jadi kita selalu lah terlibat. Dan kita tahu modal-modal dia keluarkan. Bagaimana kalau nak laksana hukum, kita masih ingat lagi. Masa tu tentang dia mengatakan tentang hukum hudud lah. Masa tu aku ingat lagi, masa tu Anwar dalam UMNO. Anwar adalah timbalan Perdana Menteri masa tu. Kan dia main hudud ni masa tu zaman Anwar tu memang cukup kuat dia main hudud. Pasal dia nak main bab lain dia tak boleh pergi. Pasal Anwar dah buat dah. Bank Islam Anwar buat, Universiti Islam Anwar dah buat, kan? Pajak gadai Islam Anwar dah buat. Jadi modal dia apa? Nak serang UMNO masa tu. Jadi dia serang hudud. Sebab itu je yang tak buat lagi. Bab bank, universiti semua dah Anwar buat. Kan kita ada dasar penerapan nilai-nilai Islam di bawah Anwar. Waktu dalam UMNO. Jadi dia main hudud. Jadi Anwar bagi tahu kita lebih penerapan Islam ni adalah lebih mendidik. Didik dulu masyarakat tentang hukum hudud. Biar dia faham dulu tentang hukum hudud. Baru dah mudah nak laksanakan. Anwar punya jawapan. Apa Pak jawab? Kalau nak tunggu didik orang, dia kata sampai kiamat hudud tak boleh buat, dia kata. Kalau nak tunggu orang semua pandai, nak tunggu orang semua nak kena didik dulu, sampai kiamat, dia kata. Hudud ni takkan boleh buat. Kenapa pula undang-undang lain, undang JPJ, undang-undang lain, boleh je buat, tak payah didik, dia kata. Punya pandainya PAS ni, dia punya dalih masa tu. Undang-undang lain boleh pula buat serta-merta, tak payah didik. Tak payah rakyat faham pun dia tu. Laksana je undang-undang. Kenapa hudud pula nak kena didik? Tu jawapan dia. Hari ni kita tanya PAS, kenapa tak buat? Dia kan jawab benda yang sama macam Anwar cakap lah. Kalau kau tanya dia sekarang ni. Kan, kau tanya Menteri Agama. Apa yang Anwar sebut, dia kan jawab benda yang sama. Kita kena beransur-ansur cara hikmah. Dia kan jawab macam tu. Sebab itulah benda ni, apa yang disebut hari ni, benda yang kita dah sebut dulu. Waktu kita kerajaan. Kan? Sekarang ni dia tak buat pula. Dia tak buat. Dia tak boleh buat. Dan dia takkan mampu buat. Dia takkan mampu buat. Undang-undang yang usahakan nak buat hudud. Undang-undang yang zalim, sosma tu pun dia sokong. Macam mana kau nak cerita pasal hudud? Sepatutnya dalam isu undang-undang zalim ni, tak payah DAP. Patut PAS paling awal yang ke depan membantah. Pasal kezaliman ni dalam Islam, dia lebih besar daripada hukum hudud. Bila sebut Islam ni, dia keadilan. Islam ni maksudnya adil. Lawan bagi adil adalah zalim. Undang-undang tu zalim. Sepatutnya PAS dia lebih ke depan bercakap selain daripada PKDAP dia ke depan lagi. Kan? Dan dia boleh tekan kerajaan pasal dia ada 18 ahli parlimen. Dan kerajaan yang ada sekarang ini, kerajaan yang hanya majoriti 3-4 orang je. Kalau PAS tekan di situ pun, tak akan terlaksana undang-undang tu. Dia boleh bagi tahu dia dengan... Kalau dia boleh bagi tahu je kerajaan. Hilanglah jawatan. Ini masalah. Itu dia masalah dia. Dia boleh senyum bila speaker umumkan jumlah yang menyokong banyak ni. Senyum. Seronok dia undang tu lulus. Takbir lagi. Jadi macam mana kita nak kata kau nak sembang pasal hudud? Kau dah tak boleh nak menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran kau tak nak buat. Sebab sayang jawatan. Itu je. Hari ni kalau kau tengok khutbah di Pahang lah tak percaya, kau pergilah tak Jumaat. Khutbah dia confirm cerita politik. Apa yang dicerita baru-baru ni? Apa khutbah di Pahang baru-baru ni? Cerita tentang umat Islam lah. Umat Islam kena bersatu, jangan benarkan kepada kumpulan lain yang anti-Islam memerintah. Khutbah dia keluar oleh Tok Peti. Kalangan Tok Peti Pahang kau faham je lah. Tok Peti Pahang ini pernah keluar statement DAP tu kapi habis. Sampai sekarang dia tak tarik. Kita orang PKR buat bantahan sama DAP. Jumpa dia kat Pejabat Mufti. Dia tak tarik.
Pernyataan dia mengatakan DAP itu kafir harbi. Kita minta dengan dia hujah. Kan, wakil pigat pergi daripada MPN Pahang dan ada wakil DAP yang Melayu Islam lah. Pergi jumpa dia kat pejabat. Bincang dengan dia. Di mana hujahnya mengatakan kafir harbi itu, dia tak berpegang kepercayaan dia. Bahaya tau. Bila kau mufti, bila kau keluar satu benda, dia orang Islam anggap sebagai fatwa. Kan? Sebab yang boleh mengeluarkan fatwa ni adalah mufti. Sebab dia ketua pada, selain daripada sultan, dia lah orang yang boleh menasihatati sultan dan isu agama. Kalau dia cerita pasal DAP itu kafir harbi, kita bimbang orang yang pegang pada agama betul-betul, pada dia kafir harbi ni darah dia halal. Darah dia halal dan harta dia boleh dirampas. Kafir harbi ni. Kita bimbang orang kepegang pada tu. Dan kalau berlaku apa-apa, dia kena bertanggungjawab. Kan? Sampai ke tahap itu. Kan? Berpolitik. Hari ni di Pahang, mana-mana masjid kalau pakai teks yang dikeluarkan, isu dia mesti ada tu. Umat Islam kena bersatu padu, jangan benarkan bukan Islam memerintah. Jangan sampai yang bukan Islam memerintah negara. Wajib tu. Lepas tu ayat biasalah kan, bila dah duduk kerajaan ni, dia ulanglah ayat dia dulu. Ayat yang taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Dia pakai ayat tu. Dia tak pakai dah ayat jangan kamu cenderung kepada kezaliman. Yang tu dia campak dah ayat tu. Dia gunakan ayat lain pula. Kan? Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Dia gunakan tu. Bermakna taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah. Ayat Quran. Dulu, masa dia pembangkang, UMNO, waktu tu, Khatib UMNO guna ayat ni. Pas marah. Tengok UMNO menyalah guna ayat Quran. Pas kata apa? Taat kepada Allah itu mutlak. Taat kepada Rasul itu mutlak. Tapi taat kepada pemerintah tidak mutlak. Selagi pemerintah tidak menyeru ke arah kemungkaran. Mana tidak mutlak? Taat kepada pemerintah tidak mutlak. Itu pas yang bagi mengajar kita. Masa tu UMNO guna ayat ni. Sekarang ni dia pula guna ayat tu. Yang UMNO pernah guna dulu. Jadi kita nak bagi tahu dengan orang PAS. Kan? Taat kepada Allah tu mutlak. Tak boleh. Tak boleh cari alasan untuk tidak taat. Taat kepada Rasul itu pun mutlak. Tapi taat kepada pemerintah tidak mutlak. Selagi pemerintah tidak mengarahkan kepada kemungkaran. Kalau dia mungkar, kena lawan. Kan? Hari ni banyaklah kemungkaran dia. Dari segi undang-undang, ekonomi, pengurusan, pembaziran, rasuah, banyak kemungkaran. Tak jatuh taat pun sekarang ni. Macam-macam. Okey. Dia negara jadi macam ni sebab golongan agamawan tu, agamawan. Bukan ahli politik je, agamawan. Termasuk mufti ke, yang bukan mufti ke, guru pondok ke, mudir ke. Kan? Patut dia lah ke depan daripada orang lain. Kan? Tegurlah kerajaan, beranilah tegur. Ini tak, dia sesama guru agamawan ni, ulama-ulama viral ni cerita pasal Wahabi, tarikat, dia bincang dalam tu. Dia bahaskan. Sampai bergaduh-gaduh sama dia pasal Wahabi. Bergaduh dia pasal doa kunut, pasal tahlil. Kan? Pasal tarikat ni haram ke sesat. Benda-benda gitu. Yang ulama duk cakap. Padahal yang depan mata ni, penyelewengan, rasuah, pembaziran, itu lagi besar. Patut ulama cakap lah benda ni. Tapi tak ada yang berani. Siapa yang berani nak sebut? Lebih baik dia bahas pasal Wahabi. Berbalah kan? Puak ni. Datuk Razemi berbalah dengan Datuk Muhaizat. Datuk Muhaizat berbalah dengan Datuk Wadi, Ustaz Wadi je. Tentu. Seorang pun tak ada yang berbalah pasal isu negara. Seorang pun tak berbalah pasal isu rakyat. Semua balah pasal tarikat. Kunut tak kunut. Tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Balah tentu. Apa kebaikan daripada rakyat? Tak ada. Semua nak tunjuk ilmu masing-masing. Dari segi benda-benda gitu.
Cakaplah seorang kan pasal rasuah, bagaimana pemimpin rasuah, kezaliman, undang-undang zalim, tanggungjawab sebagai pemimpin. Sebutlah. Ada yang berani. Sebab tu negara jadi macam ni. Bila ulama, orang agama mengampu kerajaan ni jadi dah. Tak malu kita, orang kafir pula yang melawan kezaliman. Mahasiswa budak-budak muda pula yang turun ke jalan raya lawan kezaliman. Ya. Baguslah macam apa dia Rani Kulub baru ni. Dia pembising. Isu apa tu? Yang isu hina agama ni kan? Ya. Rani Kulub kata yang buat dapat polis apa dia? Ni NGO ni. Mana pergi tu ulama-ulama dia tu. Rani Kulub pembising. Patutnya buat dapat polis ni ulama-ulama ni. Guru-guru pondok muda ni. Dia yang pertama sekali buat dapat polis. Bukannya NGO ni, Rani Kulub pula pergi dapat polis. Kan? Mana pergi muda? Dia orang senyap je.